Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini dapat sekali lagi kita bersama-sama untuk meneruskan lagi perbincangan kita. Di mana pada kali ini kita akan meneruskan lagi dengan melihat kepada beberapa perkataan baru di mana kita pada ayat ke-29, iaitu dalam siri Tadabbur Wahyu Faham Al-Baqarah ke-31, kita melihat pada ayat 29 insya-Allah. Iaitu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi, huwa maknanya dia. Huwa adalah dia untuk lelaki. Tuhan ni digunakan dengan ganti nama lelaki. Huwa. Kalau perempuan, hiya. Jadi, huwallazi. Dialah yang. Dia yang. Jadi kita tambahlah dialah yang. Allazi yang untuk seorang ya. Yang untuk seorang lelaki. Kalau seorang perempuan, allati. Jadi, allazi ni untuk seorang lelaki. Huwallazi. Dialah yang khalaqalakum. Khalaqa. Cuba perhati dan cuba cuba teka. Apa makna khalaqa? Iaitu dah dimelayukan perkataan khalaqa, iaitu kita panggil makhluk. Makhluk tu pun bahasa Arab juga. Ni khalaqa perbuatan. Makhluk tu dah jadi yang dibuat, yang dicipta, iaitu khalaqa mencipta. Dialah yang mencipta. Huwallazi khalaqa. Dialah yang mencipta. Makhluk yang dicipta. Khalaqa, dia mencipta. Lakum. Lakum ni aku ada dua perkataan. Lam pendek ni yang bersambung dengan perkataan lakum untuk. Ni lakum. Tak boleh baca panjang. Kalau baca panjang dia jadi lakum. Jadi tak ada makna ataupun maknanya tidak kamu. Tapi tak ada lah orang Arab kata lakum. Jadi la bila panjang jadi makna tidak. Tapi kalau makna pendek macam ni dia maknanya untuk. Lakum. Sebab tu kita baca lakum din. Nukum waliyadin. Untuk kamu, agama kamu. Untuk aku, agamaku. Lakum. Kum ni kamu ya. Seperti biasa. Banyak kali dah kita jumpa. Kum kamu. Lakum. Dialah yang mencipta untuk kamu. Ma fil ardi. Apa di bumi. Fi. Pada. Di dalam. Di. Di sini kalau kita nak senang. Kita mudah bahasa Melayu kita. Di bumi. Apa di bumi. Jadi kita tambahlah sikit. Apa yang ada di bumi. Kan. Ada tu tak ada dalam perkataan ni. Dia ma saja. Apa di bumi. Apa yang ada di bumi lah. Dan dialah yang mencipta untuk kamu apa di bumi. Apa yang ada di bumi. Jami'an. Al-ard ni bumi ya. Kita dah jumpa dalam ayat-ayat yang lepas. Ard. Ard maknanya bumi. Jami'an. Ni jarang jumpa. Jami'an ni maknanya semuanya. Iaitu kalau orang tu belajar bahasa Arab basic saja, dia akan jumpa perkataan jamak. Jamak maknanya banyak. Ya. Dan kalau bahasa Melayu zaman dulu dipanggil jamak juga ataupun sebenarnya dah dimelayukan lah. Iaitu kita panggil masyarakat majmuk. Perkataan majmuk tu berasal daripada jamak juga. Majmuk tu pun bahasa Arab juga. Okey, jami'an kesemuanya.
apa dia? Allah mencipta untuk kamu. Allah mencipta apa yang di bumi ni. Pertama, maklumat dia Allah. Kemudian dia yang mencipta. Dia mencipta apa? Dia mencipta semua yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi. Lepas tu dia cipta untuk apa? Lakum. Untuk kamu. Kamu ni siapa dia? Manusia. Allah mencipta semua benda di bumi ni untuk manusia. Jadi manusia kena ambil apa orang panggil? Kena ambil faedah lah daripada apa yang Allah jadikan di atas muka bumi ni. Ni penting ayat ni dari sudut kalau apa ni dia panggil khilafah, iaitu manusia ni menguasai dunia. Dia boleh guna benda dalam dunia, tapi dia nak guna tu kena dalam etika yang sepatutnya lah. Bukan maknanya boleh ambil orang punya, sebab apa? Allah jadikan untuk manusia semua. Tak adalah, dia adalah undang-undang terperinci dia, tapi ni secara keseluruhannya, secara dasarnya, benda yang atas di bumi ni manusia diciptakan untuk manusia. Okey, summa, kemudian asalnya istawa. Asal perkataan dia istawa. Tapi bila nak sambung, dia tak sebutlah istawa. Summastawa. Dia kan? Kemudian, dia beristiwa. Dia beristiwa tu, inilah apa katanya, perkataan istiwa ni adalah perkataan yang mutasyabihat. Sebab apa? Sebab dia menyifatkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan sifat yang sifat yang ada pada manusia. Jadi macam mana nak macam mana mahu mentafsirkan ayat ini? Ada yang mengatakan istawa, maknanya kita kalau terjemah senang kita, Allah duduk ilas sama, di langit. Jadi terjadilah isu nak terjemah istawa ni apa dia. Istawa ni nak terjemah secara literalnya duduk, ataupun Allah menguasai bumi. Sebab duduk tu merujuk kepada salah satu sifat manusia. Sebenarnya banyak je dalam Al-Quran ayat-ayat sifat-sifat Allah ni yang sifat tu seolah-olahnya menyerupai manusia. Tapi kena fahamlah bahawa tak ada seorang pun ulama dalam dunia ni yang mengatakan Tuhan tu serupa manusia. Kalau dia kata istawa tu duduk, maknanya dia bukan kata duduk macam manusia. Dia kata dengan perkataan je duduk, tapi sifat tu terserah pada Allah. Ada yang tak nak guna teknik tu, dia guna teknik mentakwilkan perkataan ni. Istawa ni maknanya menguasai. Lalu dia menguasai langit. Jadi sebenarnya tidak timbul masalah sangat. Sebabnya apa? Macam Allah Maha melihat lah. Contohnya Allah Maha melihat. Tak ada siapalah yang mengatakan Allah melihat tu macam manusia. Kan? Takkanlah kita kata Tuhan tu melihat jadi salah. Lepas tu sifat Allah melihat maknanya apa? Kita tak sebutlah melihat tu dengan sifat yang layak bagi Allah lah. Melihat macam mana? Kalau melihat macam manusia memang salah lah. Sebab manusia nak melihat perlu cahaya, perlu mata, perlu otak mentafsirkan benda tu, perlu kepada saraf, perlu kepada nyawa. Orang mati tak melihat. Jadi tak timbul isu. Masa saya belajar dulu, tak adalah isu sampai mengkafir pula. Orang tak takwil jadi kafir. Jadi guru-guru saya dulu dia
dia tak persembahkan perbincangan ilmiah tu dalam bentuk macam tu. Mereka ni memberi pandangan, membawa pandangan yang berbeza. Jadi ini ada perbezaan. Dasar dia ialah Allah tidak menyerupai makhluk. Yang tu memang tak boleh. Tapi dia kalau mentakwil, takwil dengan cara yang sesuai dengan bahasa Arab dan asas-asas Islam. Tak boleh sawi ikut dan tak boleh. Mesti sesuai dengan bahasa Arab dan asas Islam. Kalau tak nak takwil, istawa maknanya istawa. Maknanya tapi dia tidak menyerupai makhluk. Macam tu. Kalau kita faham macam tu, insya-Allah tak dua-dua pandangan tu tak salah pun. Okey, summastawa ilas sama. Ilas sama. Ila ni maknanya ke langit ataupun di langit. Maknanya di sini apa dia? Sebab tu apa ni? Mentakwil dengan mana menguasai langit. Dia menguasai boleh juga. Fasawwahunna sab'a samawat. Lalu Allah menjadikan sawwa ni menyamakan, boleh menjadikan hunna mereka tu kembali kepada langit. Sab'a samawat, 7 langit. Sab'a ni 7. 7 langit. Samawat. Itulah maknanya bila Allah sebut langit, dia jadikan 7 langit. Maknanya apa? Alam semesta ni lah. Allah jadikan alam semesta. Jadi, macam mana detail tu kita tak tahu sangat. Sebab ini sifat Allah. Kita tak tahu semua. Ada orang dia nak cari sampai dia tahu sebiji-sebiji tentang Tuhan. Tak boleh. Tuhan tak dedahkan kepada kita semua sifat-sifat dia. Kita tahu apa yang diberitahu saja. Yang diberitahu tu pula ada yang terang, diberitahu terang-terang, ada yang diberitahu secara kabur. Jadi tak sama ilmu. Kita tak tahu tentang Tuhan ni semua benda. Tentang diri kita pun kita tak tahu semua benda. Usahakan tentang Tuhan. Ilmu manusia ni sikit je. Jadi dua aliran tadi tu, mentakwil dengan tidak mentakwil tu semua diterima dalam Islam. Yang tak boleh takwil tanpa menggunakan bahasa Arab. Mentakwil sehingga mengubah makna yang sebenar dalam bahasa Arab, ataupun kita kata menganggap bahawa sifat Allah tu sama dengan makhluk. Tu salah lah. Jadi tak ada, orang Islam tak kata Tuhan ni sama dengan makhluk. Kalau dia kata sifat tu sama, dia pun kata sifat tu sama dari sudut nama aja, dari sudut bahasa, tapi dia sifat yang selayak bagi Allah. Macam melihat, semua ulama kata Allah melihat, tapi dia tak kata Allah melihat macam kita melihat. Allah tak mendengar macam kita. Kita kena ada bunyi, kita kena ada gelombang, kita kena ada telinga, kita kena ada otak nak proses. Kalau telinga ada, bunyi ada, semua ada, otak je tak rosak. Macam orang stroke ke apa kan, dia rosak pada otak, tak dengar juga. Itu manusia. Okey, rasa selesai bab tu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa, dan dia, bikulli, dengan setiap sesuatu itu, alim, maha mengetahui. Allah sifat dia maha mengetahui. Wa huwa, dan dia. Sini ada huwa. Depan ni dah ada perkataan huwa. Dua lah huwa. Bikulli syai'in alim. Dia maha kulli, dengan setiap syai'in ni sesuatu, alim, maha mengetahui. Kita pun mengetahui. Tapi Allah mengetahui juga. Tapi Allah tahu sama dengan kita tak? Tak sama lah. Allah tahu
dari azali lagi. Kita tahu sekarang baru tahu. Kita tahu sikit apa yang ada depan mata kita. Terhad, Allah tahu tanpa had. Jadi sifat tu tak sama tapi digunakan perkataan yang sama. Jadi itu sedikit sebanyaklah saya sentuh juga sebabnya ramai orang berkelahi tentang ni. Sebenarnya tak perlu berkelahi apa pun. Benda tu senang je. Ada pendapat yang berbeza. Pendapat tu kita boleh terima, diterima dalam Islam. Okey. Jadi itu saja untuk kali ini daripada saya untuk ayat 29. Mudah-mudahan kita dapat menambahlah kita punya perkataan-perkataan banyak yang kita telah ketahui jika kita baca daripada awal Al-Quran, Al-Fatihah, kemudian awal surah Baqarah ini pun baru ayat 29. Jadi setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberi pencerahan yang baik, dan seperti biasa kita buat sedikit promosi kepada sahabat dan sanak saudara kita untuk mereka mengikuti siri Tadabbur Wahyu. Saya rasa setakat itu saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.